seorang pustakawan dari Pustaka Negeri Sarawak, Zon Wilayah Utara iaitu Cik Ahmad Samsudin. Beliau telah berkhidmat di Pustaka Negeri Sarawak Miri selama lebih dari 10 tahun dan beliau merupakan Ketua Bahagian Perkhidmatan Teknikal. Boleh ceritakan saya sedikit tentang latar belakang dan pengalaman sebagai seorang pustakawan di Pustaka Negeri Sarawak Miri? Terima kasih Encik Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan pustakawan di bahagian perkhidmatan teknikal Pustaka Negeri Sarawak Miri. Latar belakang pendidikan, saya punya ijazah sarjana muda dalam pengurusan maklumat dari Universiti Teknologi Mara dan dalam bidang diploma pengurusan sukan dan rekreasi. Jadi pengalaman bekerja di Pustaka Negeri Sarawak Miri, saya mula tugas pada tahun 2006, lebih kurang 14 tahun telah tugas di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Dan untuk Pustaka Negeri Sarawak Miri, kawasan seliaan kita adalah bermula dari Bintulu, Miri, Limbang dan Lawas. Semua kawasan-kawasan ini dari bandar dan luar bandar kita akan buat aktiviti lah, terutama untuk aktiviti literasi maklumat. Kita nak perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pustaka Negeri Sarawak merangkumi secara menyeluruh di wilayah utara Negeri Sarawak. Jadi fungsi kita di utara ni sama juga dengan di Kuching sebagai sebuah perpustakaan awam, sebagai sebuah perpustakaan rujukan. Kita menyediakan berbagai perkhidmatan, dan kita menawarkan perkhidmatan secara atas talian, dan kita juga ada lebih dari 70,000 koleksi yang bercetak di Pustaka Negeri Sarawak. Tugasan sebagai seorang pustakawan, Cik Ahmad kini berada di bahagian perkhidmatan teknikal. Boleh ceritakan sedikit tentang tugasan apa yang dilakukan berada di bahagian perkhidmatan teknikal? Sebagai seorang pustakawan di bahagian perkhidmatan teknikal, saya bertanggungjawab untuk menyelia bahagian perkhidmatan teknikal dari segi pembelian bahan-bahan perpustakaan dan untuk penyelenggaraan bahan-bahan yang kita terima. Contohnya bahan-bahan yang kita beli, kita katalog dan kita sediakan OPEC, maklumat berkaitan dengan buku tersebut supaya pengguna-pengguna kita mudah untuk mengakses maklumat yang ditawarkan. Dan selain itu, di bahagian perkhidmatan teknikal, selain daripada buat pembelian, pemprosesan, menyediakan bahan-bahan bacaan untuk pengguna-pengguna kita, kita juga ada menyediakan perkhidmatan lain. Contohnya kita inisiatif lain, maksud saya, contohnya membuat publication ataupun buku. Kita publish buku siri Sarawakiana pada setiap tahun. Dan selain itu kita ada juga membuat inisiatif lain, contohnya inisiatif sejarah lisan. Kita ada bahagian unit Sarawakiana di Miri ini untuk kita nak record, kita nak dokumentasi berkaitan dengan kandungan tempatan wilayah utara, local content. Ini penting sebab untuk penyelidik kita nanti. Contohnya kita ada buat sejarah lisan di Bario, tentang garam Bario ataupun yang kurang dikenali pada zaman sekarang, iaitu dodol asli Sarawak. Pernah kita buat satu sesi sejarah lisan bersama pengusaha untuk dodol asli Sarawak. Jadi perkara-perkara ini perlu didokumentasi dan sepatutnya berada di perpustakaan untuk rujukan pada masa akan datang. Sebab untuk bercakap tentang kandungan tempatan ini, kita perlukan seorang pengalaman dan perkara yang dijalankan secara turun-menurun daripada generasi sebelum ini. Jadi kita perlu rakam, record, dan kita nak penyelidik kita buat kajian-kajian tersebut.
Okey, apakah aktiviti yang berskala besar yang dianjurkan oleh bahagian perkhidmatan teknikal? Okey, bercakap tentang aktiviti yang dianjurkan oleh bahagian perkhidmatan teknikal, untuk aktiviti yang berskala besar, contohnya di Karnival Sarawak Kiana. Okey, pada selang 2 tahun, kita akan menganjurkan Karnival Sarawak Kiana, di mana kita akan mengumpulkan etnik-etnik di wilayah utara. Kita sediakan satu platform di mana semua etnik akan berkongsi apakah aktiviti-aktiviti, contohnya dari segi makanan, pakaian, muzik dan kehidupan harian, yang menunjukkan identiti etnik masing-masing di platform Karnival Sarawak Kiana tersebut. Jadi di situ kita mengambil kesempatan untuk merakam, dan kita ada buat penulisan tentang etnik-etnik yang berada di karnival tersebut. Okay. Di wilayah utara kita banyak etnik, contohnya orang Ulu, kita ada kaum Kayan, Kenyah, okay. Kita ada Jatimirek, kita ada Kedayan, okay, Melanau dan banyak lagi. Jadi ini adalah kita rasakan platform yang paling sesuai untuk kita bersama-sama orang awam. Contohnya kita berada di Bandar Miri ini, kita sediakan platform Karnival Sarawak Kiana untuk orang generasi muda terutamanya, menghayati dan melihat sendiri apakah keunikan yang terdapat di pada etnik masing-masing di wilayah utara. Jadi di sini juga kita ada buat aktiviti, contohnya bengkel, demonstrasi, dan kita juga ada buat gerai jualan dan sebagainya. Jadi kita dapat menikmati bersama apakah yang sesuatu juadah sesuatu kaum etnik yang ada, mungkin kita tak tahu, dan ada juga penyelidik-penyelidik yang rasanya tertarik untuk membuat kajian tentang sesuatu perkara tersebut. Jadi saya rasa platform ini adalah paling sesuai untuk kita untuk highlight perkara-perkara yang berkaitan orang kata keunikan sesuatu bangsa, perkara yang berkaitan dengan kesahihan maklumat yang disampaikan. Kita merasakan informan ataupun knowledge holder itu sendiri sangat adalah orang yang paling tepat sekali untuk menyampaikan sesuatu perkara, dan semuanya kita akan buat sesi rakaman untuk tujuan tersebut. Jadi kita bekerjasama dengan ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua komuniti, bagi memudahkan lagi perjalanan program kita. Kita selalunya akan berhubung dengan ketua-ketua masyarakat. Contohnya kalau untuk orang Ulu, kita akan berhubung dengan Elizabeth Deng, dan ketua-ketua masyarakat, contohnya pemimpin-pemimpin masyarakat utamanya, contohnya yang berhormat Oji Rozi, yang berhormat Cik Bukan Isman, yang berhormat Cik Dennis Ngau, dan banyak lagi pemimpin masyarakat di wilayah utara. Jadi kita rasakan adalah orang yang paling tepat untuk kita mendapatkan maklumat yang sahih, dan mereka adalah knowledge holder, penyimpan untuk maklumat tersebutlah orang yang paling sesuai untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan etnik masing-masing. Okey, saya difahamkan yang Encik Ahmad sebelum ini pernah berada di bahagian perkhidmatan maklumat. Boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman dan tugasan semasa berada di bahagian tersebut? Okey, saya berkhidmat di bahagian perkhidmatan maklumat. Jadi banyak perkara yang telah saya pelajari. Ada pengalaman berkaitan dengan Pustaka Negeri Sarawak Miri, ataupun sama ada program outreach ke Limbang, ke Lawas, ke kawasan-kawasan luar liputan bandar pun ada juga, suburban. Di sini kita ada banyak membuat aktiviti literasi maklumat. Kita nak pengguna-pengguna kita di sana ataupun rakyat yang berada di luar lingkungan bandar dapat capaian kepada maklumat yang disediakan di Pustaka Negeri Sarawak itu sendiri. Walaupun kita di Sarawak,
kita ada banyak kekangan, contohnya geographical boundaries kita. Contohnya kalau nak pergi ke kawasan luar bandar, kawasan Ulu, kita panggil Ulu lah, Long, contohnya Long Lama, Long Hitan, Long Bedian, memerlukan tempoh masa, mungkin ada yang mengambil masa sehari ataupun berjam-jam untuk sampai kawasan tersebut, tapi kita nak penduduk kawasan tersebut dapat mengakses perkhidmatan yang disediakan di Pustaka Negeri Sarawak. Jadi bagaimana kita menggunakan perkhidmatan di Pustaka Negeri Sarawak secara atas talian contohnya, ataupun kita ada menyediakan, kalau tempat tersebut tiada internet, kita ada sediakan pustaka in a box. Jadi kita sediakan satu package, satu maklumat kita letakkan di perpustakaan desa ataupun di pusat internet di kawasan kampung masing-masing, contohnya di Bario, kawasan-kawasan yang agak sukar untuk pencapaian internet. Jadi kita ada cara kita sendiri, kaedah untuk kita menyampaikan maklumat kepada pengguna-pengguna. Untuk dari segi jarak, pustaka Miri kita ada, macam saya sebutkan tadi, kita ada kawasan seliang kita dari Bintulu, Miri, Limbang dan Lawas. Bagaimana kita nak capai kawasan yang begitu luas, orang kata separuh daripada Sarawak, untuk tempoh setahun, 2 tahun dan sebagainya. Jadi kita perlukan perancangan di setiap kawasan, dan kita perlu bekerjasama, berkolaborasi dengan agensi-agensi, ketua masyarakat dan banyak lagi. Jadi kita perlu banyak network dengan rakan-rakan kita. Dalam memastikan perpustakaan sentiasa relevan dan selari dengan visi Jabatan dan Kerajaan Negeri Sarawak iaitu World Class Civil Service, apakah strategi yang dilakukan oleh seorang pustakawan? Bercakap dengan visi untuk Pustakaan Negeri dan Pustakaan Negeri Sarawak itu sendiri, sebagai sebuah perpustakaan yang menyediakan perkhidmatan bertaraf dunia, kita perlu sebagai pustakawan kita perlu menyediakan diri kita dengan maklumat dan sentiasa relevan kepada persekitaran kita ataupun pada masa sekarang ini. Jadi, contohnya kita dalam tempoh PKP ni, apakah aktiviti yang perlu kita lakukan? Adakah perpustakaan masih relevan pada orang awam atau perkhidmatan yang disediakan? Dan kita ada banyak cara sebenarnya. Yang pertama sekali kita perlu bersiap siaga, perlu menyiapkan diri kita dengan pelbagai kemahiran oleh seorang pustakawan. Dan seterusnya kita perlu banyak berkolaborasi dengan agensi-agensi. Contohnya kalau kita nak buat program, semestinya kita mempunyai rangkaian network yang kuatlah dari segi sama ada dari untuk tempatan di Malaysia ataupun di luar negara. Jadi kita perlu ada banyak network untuk tujuan tersebut, dan seterusnya kita perlu kongsikan apa yang kita lakukan melalui penulisan. Contohnya kita menulis sesuatu perkara, inisiatif yang dilakukan oleh pustaka kepada orang luar. Jadi kita dapat kongsikan perkara yang kita lakukan. Kita tulis paper lah di persidangan, contohnya di IFLA, dan mana-mana persidangan di Malaysia lah. Jadi kita kongsikan apa yang kita dapat di Pustaka Negeri Sarawak. Selain itu saya rasa kita di Pustaka Miri tak akan berhenti belajar itu saja. Jadi kita ada mempunyai latihan. Jadi kita perlu lengkapkan diri kita, terus menambah dan menambah baik kemahiran kita ada, pengetahuan kita ada untuk memberi perkhidmatan kepada orang awam. Jadi contohnya kita hadir untuk sesi latihan, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Semasa PKP kita buat latihan secara atas talian lah. Jadi walaupun kekangan tu ada, tapi kita terus menggunakan teknologi. Contohnya baru-baru ini saya ada menghadiri persidangan di American Library Association di US, tapi saya berada di Miri. Masih lagi boleh dijalankan. Jadi melalui platform tersebut saya dapat mengetahui apakah
inisiatif yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia melalui perpustakaan. Okey, dan perkara tersebut saya boleh amalkan ataupun jalankan di Miri di Malaysia. Okey, mungkin ada perkara yang dilakukan oleh mereka di negara lain, mungkin boleh relevan dan boleh disampaikan di Malaysia, kita akan jalankan. Itulah penting kita menghadiri persidangan dan latihan seperti di luar negara lah. Okey, selain itu sebagai sebuah perpustakaan juga, kalau kita nak rasa kita nak seiring maju sama dengan negara-negara maju, kita perlu bersiap-siaga. Contohnya kita ada buat benchmark visit, sama ada penanda aras secara atas talian. Kita perlu banyak membaca lah, ataupun penanda aras dari segi kita buat lawatan ke permit tersebut, supaya benda yang ada yang terbaik, yang jalan amalan terbaik, boleh kita jalankan di agensi kita. Itu mungkin salah satu inisiatif yang kita lakukan lah. Dan di perpustakaan kita bukan sahaja sebuah agensi yang menyediakan maklumat yang sahih. Okey, contohnya kita sekarang kita ada banyak cara kita menyampaikan maklumat. Ada yang kata, kenapa pustaka ada menyediakan ceramah dan sebagainya. Jadi di Pustakaan Negeri Sarawak kita menyediakan perkhidmatan, cara penyampaian kita dalam pelbagai bentuk. Ada yang menggunakan sosial media. Kadang-kadang kita ada buat ceramah. Kadang-kadang kita ada buat bengkel dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih. Contohnya ceramah kesihatan. Kita akan memanggil dan berkolaborasi dengan agensi yang bertanggungjawab, contohnya Hospital Miri. Kita dapatkan khidmat nasihat daripada doktor kita. Jadi kita jemput orang awam dan penceramah akan bercakap tentang kepakaran bidang masing-masing, ataupun saya sebagai pustakawan, saya akan bercakap tentang bidang kepustakawanan dan memberi khidmat nasihat kepada pengguna-pengguna kita, kepada researcher kita, penyelidik-penyelidik dalam membantu mereka dalam mendapatkan maklumat yang sahih, sama ada berbentuk maklumat bentuk fizikal ataupun secara atas talian. Untuk makluman di Pustakaan Negeri Sarawak ini saja kita ada koleksi lebih daripada 70,000 koleksi, dan di Kuching statistiknya amat tinggi sekali. Dia lebih daripada 250,000 bahan bercetak di situ. Tapi walaupun kita berbeza kawasan, pengguna-pengguna kita, pengguna daftar kita masih lagi boleh menggunakan ataupun meminjam koleksi tersebut di Kuching, dan kita akan bawa ke Miri lah tujuan tersebut. Dan kita ada juga konsortium untuk pustakaan di seluruh Sarawak yang menggunakan OPEC. Di sini kita menggunakan angkasa lah. Kalau di perkhidmatan maklumat, kita ada perkhidmatan peminjaman bahan perpustakaan. Bukan secara di Miri, tapi dari lebih dari 22 perpustakaan awam di seluruh negeri Sarawak. Jadi Pustakaan Negeri Sarawak cakap tentang maklumat. Pohon saja kita akan sedia upaya untuk membantu pengguna-pengguna kita untuk mendapatkan maklumat tersebut. Bercakap tentang inovasi dan teknologi, apakah inisiatif yang dilakukan oleh seorang pustakawan dalam merealisasikan misi tersebut? Bercakap tentang inovasi dan teknologi yang kita ada di Pustakaan Negeri Sarawak, kita banyak inisiatif yang kita lakukan. Contohnya untuk online database kita saja kita dah banyak koleksi-koleksi kita. Asalkan pengguna kita adalah pengguna berdaftar di Pustakaan Negeri Sarawak, jadi mereka dapat untuk mencapai online database kita secara atas talian, ada di rumah ataupun di mana-mana saja mereka berada. Walaupun dalam tempoh PKP ini, semasa Perintah Kawalan Pergerakan, kita masih lagi menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan tidak ada. Jadi teknologi ini amat membantu kita dalam menyediakan maklumat, menyalurkan maklumat kepada pengguna-pengguna kita. Jadi bagi saya contohnya untuk perkhidmatan peminjaman buku, walaupun fizikal itu sendiri, ada satu inisiatif yang amat kita perlu inovasikan perkhidmatan kita, contoh perkhidmatan book bag, di mana pengguna kita hanya menggunakan apps angka 1 kita melalui handphone.
dan pilih saja daripada katalog yang ada di Pustakaan Negeri Sarawak melalui OPEC kita, dan sampaikan melalui mesej WhatsApp kepada pustakawan kita di Pustakaan Negeri Sarawak, sama ada di Kuching ataupun di Miri, dan kita akan sediakan maklumat tersebut, buku tersebut, dan hantar terus kepada pengguna. Yang paling istimewanya adalah perkhidmatan tersebut adalah percuma asalkan pengguna tersebut adalah pengguna yang berdaftar pada Pustakaan Negeri Sarawak. Okey, selain daripada itu kita juga ada inisiatif lain. Cara kita menyampaikan, sebab ini kita aktif dalam menyampaikan contohnya ceramah secara fizikal ataupun bengkel secara fizikal, ataupun kita ada makerspace di mana kita menyediakan tempat, contohnya studio seperti ini untuk makerspace. Jadi bagaimana semasa PKP ni kita buat latihan ataupun ceramah bengkel dan sebagainya kepada pengguna-pengguna kita. Jadi kita banyak menggunakan teknologi lah untuk mencapai pada pengguna kita. Contohnya kita ada broadcasting channel. Dalam broadcasting channel ni kita ada banyak saluran-saluran dia. Kita ada makerspace, kita ada bicara pustakawan, kita ada wow pustaka, kita ada music space, beat space. Dan untuk aktiviti kanak-kanak kita ada aktiviti yang explorer. Jadi bagaimana kita nak capai pengguna di luar sana melalui digital, platform digital kita. Itu adalah antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak Pustakaan Negeri Sarawak untuk berkomunikasi, dan kita menyediakan perkhidmatan. Kita walaupun platform kita melalui secara atas talian, saya percaya semua generasi sekarang mempunyai teknologi, contohnya handphone lah, paling asas adalah handphone. Dan penceramah kita bagaimana pula? Jadi kita berhubung secara online, ataupun sekiranya memerlukan khidmat contohnya tak ada kemudahan untuk rakaman dan sebagainya, kita akan jemput penceramah tersebut ke pustaka dan untuk buat rakaman secara pra-rakaman untuk aktiviti yang kita jalankan. Jadi apa yang telah kita rancangkan pada setiap tahun kita akan jalankan secara atas talian. Jadi dia amat mudah dan membantu kita. Jadi bercakap lagi tentang inovasi tadi, di Pustakaan Negeri Sarawak kita ada kumpulan inovasi yang sentiasa mengamalkan ataupun menjalankan aktiviti inisiatif inovasi ini. Contoh baru-baru ini ataupun tahun lepas kita ada buat inovasi pada koleksi bahan tulisan kita untuk painting. Jadi kita gunakan teknologi contohnya untuk gambar ataupun lukisan. Kita cuba untuk dekatkan pengguna kita dengan pelukis gambar lukisan ini. Iaitu namakan inisiatif menggunakan teknologi augmented reality. Untuk koleksi painting kita, lukisan kita. Jadi kita gunakan teknologi di mana kita rakam pelukis, daripada pelukisnya sendiri kita rakam dia, pengalaman dia, penceritaan tentang latar belakang lukisan ini, bagaimana dia membuat dan sebagainya. Semua diletakkan di dalam satu rakaman, dan bila pengguna kita datang ke sini melihat, jadi ada something yang value add ataupun keunikan pada gambar ini. Di mana gambar ini berbicara, bicara tersebut disampaikan sendiri oleh pelukis tersebut. Jadi adalah satu keunikan di mana teknologi membantu kita menghubungkan lukisan dan artis yang melukis kepada yang menonton lukisan tersebut. Jadi ia adalah satu inisiatif inovasi yang amat cemerlang lah. Dan untuk inovasi tersebut kita telah menerima penghargaan daripada luar lah. Dan kita telah mendapat anugerah Industrial Revolution 4.0, di mana teknologi ini membantu manusia lah. Bukan untuk melunaskan kerja-kerja, dia membantu manusia. Contohnya tadi, artis tak payah berdiri di sini untuk menerangkan lukisan mereka, tapi teknologi akan membantu penerangan tersebut daripada artis tersebut sendiri lah. Dan baru-baru ini kita telah kongsi juga
macam saya kata tadi, kalau kita nak pergi jauh, kita kongsikan inisiatif kita di peringkat antarabangsa, okey, di persidangan antarabangsa kita buat tulis paper, kertas kerja dan disampaikan di persidangan tersebut. Contohnya dalam bentuk poster, kita pamerkan pada mereka di luar negara bagaimana kita menghubungkan pengguna-pengguna kita dengan menggunakan teknologi lah di perpustakaan. Jadi banyak lagi inisiatif sebenarnya di perpustakaan, dan kita pada setiap masa, setiap hari terus menambah dan menambah baik, dan melalui teknologi juga kita bantu. Contohnya Makerspace. Baru-baru ni kita ada buat satu program CSR. Okey, jadi pegawai-pegawai kita membuat sendiri menggunakan facial. Contohnya di sini facial yang dibuat oleh pegawai kita sendiri di sini, dan disalurkan kepada mereka yang memerlukan, frontliner kita di hospital, pihak polis, apa lagi, Pos Malaysia, dan banyak lagi lah yang kita sediakan, dan kita beri perkhidmatan secara percuma. Jadi kemahiran-kemahiran yang kita ada di perpustakaan, kita maksimalkan dan bantu mereka yang memerlukan lah. Jadi kita saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi kita sentiasa relevan dan kita rasa kita diperlukan dan sentiasa memberi khidmatan kepada orang awam. Okey, soalan akhir. Apakah cabaran dan harapan Encik Ahmad sebagai seorang pustakawan? Cabaran, okey. Sebenarnya di sepanjang penglibatan saya ataupun di sepanjang karier saya sebagai pustakawan di wilayah utara, banyak cabaran yang telah saya hadapi, dan cabaran-cabaran ini telah mendewasakan kita lah dari segi menjalankan tugas, dari segi keperluan pengguna kita. Jadi cabarannya amat luas. Jadi dari macam saya kata tadi, dari Bintulu, Miri, Limbang dan Lawas, geographical boundaries memang adalah satu cabaran utama. Sebab kita di Miri, kalau nak ke Limbang Lawas, kita terpaksa melalui negara Brunei Darussalam. Okay, jadi macam saya kata juga tadi, teknologi amat bantu kita. Jadi perancangan tahunan kita amat penting, di mana perancangan-perancangan yang kita jalankan ini akan dijalankan seperti yang kita rancang lah. Jadi seterusnya untuk pengguna-pengguna kita di luar sana, jadi keahlian, jadi kita perlu tingkatkan, dan kemahiran-kemahiran itu perlu dipertingkatkan lagi. Dari kita sebagai pustakawan, dari masa ke semasa menjalankan aktiviti literasi maklumat, kita nak pengguna-pengguna kita celik maklumat, gunakan semaksimalnya maklumat yang terdapat di Pustakaan Negeri Sarawak. Okay? Dan walaupun jumlah kekitangan kita di wilayah utara ni kita ada lebih kurang 35 orang staf di Pustakaan Miri itu saja, jadi kita dapat membuat liputan di wilayah utara. Jadi bagi sesiapa yang ingin bekerjasama dengan Pustakaan di Sarawak, kita amat mengalu-alukan. Itu adalah harapan saya, dan kita sentiasa mencari rakan-rakan kolaborasi, smart partner, ada untuk menjalankan aktiviti dan sebagainya. Dan kita juga amat menggalakkan untuk orang awam, produksi kita, untuk aktiviti-aktiviti CSR contohnya, dan agensi-agensi. Contohnya di Miri, kita ada banyak sukarelawan volunteer untuk bersama kita dalam aktiviti. Contohnya beach cleaning yang kita jalankan pada setiap tahun, mendapat sambutan yang amat baik. Jadi kita nak orang awam bekerjasama kita, kita bersama-sama untuk menjalankan aktiviti yang berfaedah untuk warga pada Miri. Sama juga dengan wilayah lain, contohnya di Limbang dan di Lawas, kita amat mengalu-alukan aktiviti untuk di kawasan tersebut lah. Contohnya kita biasanya melalui ketua-ketua masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat, kita bersama untuk menyampaikan maklumat, utamanya untuk maklumat yang sahih. Okey,
Terima kasih atas kongsian tersebut. Sesi kita berakhir di sini dan jangan lupa saksikan sesi Bicara Pustakawan di minggu hadapan di saluran Facebook rasmi kita iaitu Pustaka Negeri Sarawak dan Pustaka YouTube channel. Sampai jumpa lagi.